A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur surah Ali Imran pada ayat 14 hingga 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap apa yang diinginkan, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, iaitu syurga. Katakanlah, mahukah aku khabarkan kepada kamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Tuhan mereka tersedia syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikurniakan isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya, iaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan lindungilah kami daripada azab neraka. Juga orang-orang yang bersabar, orang yang benar, orang yang taat, dan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang yang memohon ampun di waktu sahur sebelum waktu fajar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tafsiran ringkas daripada kitab Tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyebut tentang ayat ini dalam kitabnya, iaitu kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsiran ayat ke-14, dijadikan indah pada pandangan manusia, yakni kecintaan kepada syahwat, mengikut hawa nafsu, yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai ujian dari Allah atau tipu daya dari syaitan. Apakah ia? Iaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak yang berlimpah ruah, iaitu harta daripada emas, perak, kuda-kuda. Kuda di sini adalah kuda-kuda yang mewah, kuda-kuda yang dijadikan sebagai perhiasan bagi orang-orang kenamaan, atau binatang ternak, yakni lembu dan kambing, dan sawah atau tanam-tanaman. Demikian itu, yakni yang telah disebutkan tadi,
merupakan kesenangan hidup di dunia. Di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya. Manakala tafsiran ayat ke-15, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, mahukah aku sampaikan kepada kamu, yakni aku beritahukan apa yang lebih baik dari yang demikian, yakni yang disebutkan. Adapun pertanyaan di sini bermaksud sebagai pengukuhan bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri mereka dari kemusyrikan. Di sisi Tuhan mereka dikurniakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekalnya mereka di sana, artinya ditakdirkan kekal di dalam syurga jika mereka memasukinya. Dan mereka juga dikurniakan isteri-isteri yang disucikan, suci dari haid dan lainnya yang dianggap kotor. Dan juga dikurniakan keredaannya, iaitu keredaan yang besar dari Allah. Dan Allah itu maha melihat, maksudnya maha mengetahui akan hamba-hambanya. Mereka akan dibalas menurut amalnya masing-masing. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pada ayat ke-15 adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyatakan khusus kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, yang mentaati perintah Allah, yang bersabar di atas ujian-ujian, kesenangan-kesenangan yang menipu ini, yang disebut pada ayat ke-14. Allah ganjarkan kepada mereka iaitu syurga. Bukan setakat syurga, Allah berikan juga kepada mereka isteri-isteri, yakni bidadari-bidadari, dan juga Allah memberikan keredaannya kepada orang-orang yang bertakwa. Dan bukan hanya orang bertakwa, ada lagi golongan yang lain disebutkan pada ayat berikutnya. Pada ayat ke-16 disebutkan lagi, yakni orang-orang yang berkata, yakni dia berdoa. Ini adalah orang juga yang termasuk yang mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Orang yang berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, membenarkan kamu, yakni beriman kepada kamu dan Rasulmu, maka ampunilah semua dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka. Dan golongan yang lain yang termasuk mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala, iaitu orang-orang yang bersabar, mengikuti perintah dan menjauhi maksiat, dan juga orang yang benar dalam keimanan, dan juga orang yang taat kepada Allah, dan juga orang yang menafkahkan harta mereka, yakni yang bersedekah pada jalan Allah, dan juga orang yang memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah kami pada waktu sahur, artinya di akhir malam. Disebutkan di sini secara khusus kerana pada waktu itu kebiasaannya orang sedang tidur nyenyak. Muslimin muslimat dirahmati Allah, maka disebutkan tadi golongan-golongan mereka yang Allah Ta'ala kurniakan ganjaran di mana, yakni di akhirat dengan syurganya, kemudian terlepas daripada azab siksa, dan juga mereka disebabkan kesabaran, ketaatan mereka, yang mana Allah berikan ujian yang mula-mula disebut ialah wanita, kan? Ujian wanita-wanita. Jadi di akhirat Allah bagikan mereka isteri-isteri yang suci, yakni di kalangan bidadari. Subhanallah. Marilah sama-sama kita mengambil peluang yang ada ini dalam ruang waktu yang agak terbatas untuk sama-sama tadabbur. Baik. Yang pertama yang kita boleh ambil manfaat daripada ayat ini, awas, jangan terpedaya dengan dunia. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab ayat ini adalah ayat yang menjadi peringatan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Quran, pasti kita akan pernah mendengar kisah bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Musa, dan semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebenarnya kisah-kisah benar yang menjadi pengajaran kepada kita. Mana yang lebih utama, akhirat ataupun dunia? Mereka yang memilih dunia ataupun cinta pada dunia, akhirnya mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan Qarun yang berlimpah ruah pun habis ditelingkupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya.
Apatah lagi kita pada hari ini yang sememangnya kita di kalangan umat yang umat umurnya pendek, kan? Tubuh badannya tidaklah sebesar umat-umat yang terdahulu. Namun bila mana adanya ayat-ayat Al-Quran ini, sepatutnya kita bersiap sedia, sepatutnya kita mengambil pelajaran. Jadi sebab itu, awas, jangan terpedaya dengan dunia. Yang pertama, dunia merupakan kesenangan yang menipu. Jelas disebutkan dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaithin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, dengan kekuatan dan juga bangsa keturunan, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke satu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, komentar saya, tipu daya dunia terhadap manusia diumpamakan seperti hujan yang menumbuhkan tanaman. Apabila tumbuh-tumbuhan itu subur, ia akan menarik perhatian manusia yang suka akannya, kan? Manusia suka tengok pokok-pokok bunga, pokok-pokok buah. Tapi hakikatnya yang semua itu adalah sementara. Dan akhirnya tanpa disedari, setelah berlalunya masa sampai satu tempoh waktu, tumbuh-tumbuhan itu mulai rosak dan akhirnya binasa. Jadi keseronokan apa yang kita suka pada dunia itu sifatnya hanya sementara, tidak berkekalan. Jadi itulah hakikat dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita nampak daripada ayat khusus ini merujuk kepada ayat ke-14 daripada surah Ali Imran, yang mana jelas menunjukkan banyaknya benda-benda yang disukai oleh manusia. Maksudnya benda yang dilampakkan indah, maksudnya tertarik pada pandangan mata manusia. Jadi sudah tentulah tak boleh tipu, dan perkara ini berlaku dalam kehidupan kita. Memang kita suka, contoh orang lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka pada orang lelaki. Begitu juga suka dengan anak-anak, suka dengan harta. Semua itu adalah perkara normal sebab kita adalah manusia. Dan semua itu merupakan ujian fitnah yang Allah timpakan kepada kita. Untuk apa? Untuk satu-satunya Allah memberikan ujian pada kita, yang mana satu hamba-hambanya yang akan mengikuti perintahnya, yang taat pada perintahnya. Jadi sebab itu sama-sama kita lihat, sama-sama kita renung pada ayat ini, bagaimana keadaan kita. Dan perkara yang kedua yang menarik perhatian saya untuk saya kongsikan ialah disebutkan bahawa wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Kalau kita merujuk pada ayat surah Ali Imran ayat ke-14, yang mana dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada semua yang diingininya, dimulai dengan sebutan wanita.
lin an-nisa. Kan? Kenapa wanita? Kerana fitnah yang ditimbulkan oleh wanita sangat-sangat kuat, sangat-sangat memberi risiko. Sebagaimana riwayat hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan selepas daripada aku, maksudnya selepas kewafatan aku atau zaman aku, yang lebih berbahaya ke atas kaum lelaki adalah fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam riwayat yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Dan juga dalam riwayat yang lain menyebutkan kepada kita daripada Abdullah bin Amr al-As bahawa Nabi SAW, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perhatikan dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan kepada kita berkaitan tentang wanita. Ada hadis yang menyebut bahawa supaya kita berhati-hati dengan fitnah wanita, dan ada juga hadis yang menyebut bahawa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Jadi di sini kalau kita perhatikan bagaimana dalam satu riwayat hadis yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bi khairi ma nizul mar'atus salihatu idza nazara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu." Nabi bersabda, hendakkah kamu aku beritahukan tentang apa? Tentang sebaik-baik harta bagi seorang lelaki. Apa dia? Iaitu sebaik-baik harta bagi orang lelaki ni adalah wanita yang solehah. Apabila kita melihat kepadanya, maksud melihat kepada wanita itu, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepada wanita itu, dia taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Ini semua adalah hadis-hadis riwayat yang Nabi sampaikan kepada kita, nak kita fikir ataupun untuk sama-sama kita perhatikan kepada golongan wanita ini. Kenapa? Kalau merujuk pada ayat, seolah-olah menampakkan bahawa wanita itu punca segala kebinasaan, bahkan diletakkan pada ranking pertama dalam senarai perkara-perkara yang dijadikan sebagai perhiasan di dunia dan juga perhiasan yang menipu, kan? Jadi sebab itu sama-sama kita nak cuba muhasabah ataupun kita ambil ibrah daripada apa yang disampaikan. Jika kita fahami dari Al-Quran, maksud kita kena teliti tengok ayat demi ayat dan juga hadis-hadis Nabi, baik atau buruk seseorang wanita itu sebenarnya bukanlah disandarkan 100% terhadap wanita. Bukankah Allah menciptakan makhluknya berpasangan? Langit pasangannya adalah bumi, matahari pasangannya bulan, daratan pasangannya lautan. Begitu jugalah dengan wanita. Yang wanita pasangannya adalah lelaki. Tanggungjawab lelaki adalah sebagai pemimpin yang bertanggungjawab menjaga wanita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa pada ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ila akhir ayat. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki, ke atas sebahagian yang lain, iaitu wanita, dan kerana mereka lelaki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh kerana itu Allah telah memelihara mereka. Jelas dalam ayat ini menunjukkan tanggungjawab. Siapakah lelaki di samping wanita? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Menjadi satu tanggungjawab besar bagi seorang lelaki. Apabila lelaki itu ataupun suami itu berjaya mendidik isteri dengan baik, maka isteri itu menjadi isteri yang salihah, isteri yang taat kepada suaminya, isteri yang taat kepada Allah, yang mana bila mana meletakkan ketaatan itu mendahului selain daripadanya, maka di sana inilah dia yang disebut sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Jadi perkara ini tidak mungkin akan berlaku. Kenapa? Sebab memerlukan kerjasama ataupun saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Jadi kalau kita tengok kan, bagaimana hari ini kita baca kisah tentang tokoh-tokoh hebat, para alim ulama, para cendekiawan. Kejayaan yang dikecapi oleh mereka itu kebanyakannya didasari yang mana di belakangnya ada seorang wanita. Jika tidak isterinya, jika tidak si ibunya. Jadi sebab itu peranan wanita amat penting dalam membina masyarakat, membina tamadun. Sebab itu dalam Al-Quran banyak sebut berkaitan tentang wanita. Kalau kita baca kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun, kita akan mengenali beberapa watak, watak yang selalu kita dengar. Sudah tentulah ibu kepada Nabi Musa, saudara perempuan kepada Nabi Musa, begitu juga isteri kepada Fir'aun, iaitu Asia. Begitu juga dalam kisah-kisah yang lain, isteri baginda Nabi SAW, Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan begitu juga dengan wanita-wanita sahabiah yang hebat-hebat kan. Jadi sebab itu bagi kita, bila kita tadabbur akan ayat ini, kita nampak akan rupa-rupanya ayat ni Allah nak sebut bukan hanya supaya lelaki itu berhati-hati dengan wanita, tetapi ada hak bagi seorang lelaki itu untuk memelihara, menjaga, mengambil tanggungjawab. Dan begitulah dalam satu lagi riwayat hadis Nabi SAW daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu, wa in nazala ilaiha sarrathu, wa in aqsama alaiha abarrathu, wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah lebih daripada isteri yang salihah. Makna kata, kalau seorang tu beriman, apakah yang dia akan dapat? Yang perkara yang bernilai pada diri dia ialah yang mana selepas takwa, maksudnya dia sampai darjat takwa ni, apa lagi yang dia boleh dapat lagi? Sudah tentu yang disebutkan ialah, iaitu bila mana dia, orang yang beriman ini, isterinya adalah isteri yang salihah. Isteri yang salihah ini jika disuruh oleh suami, dia akan taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia akan menyenangkan. Qurratu a'yun, maksudnya sejuk mata memandang. Dan jika dia bersumpah, nescaya dia akan membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Jadi ini adalah, sudah tentu ini adalah ciri-ciri wanita yang diimpikan oleh seorang lelaki. Dan oleh itu, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa kehadrat Allah Ta'ala agar kita dikurniakan pasangan, suami, isteri, dan juga zuriat yang soleh dan salihah. Sebagaimana doa yang biasa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan menjadikan kami
dan jadikanlah kami imam, jadi ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Dan yang terakhir, untuk sama-sama kita kongsi bahawa disebutkan dalam ayat, ini ayat ke selanjutnya, 15, 16 dan 17, iaitu golongan yang dijanjikan oleh Allah akan sesuatu yang lebih baik daripada golongan yang disebut pada ayat ke-14. Pada ayat ke-14 telah disebutkan beberapa kesenangan hidup di dunia. Potongan ayat, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat, yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu, sebagai ujian dari Allah atau tipu daya dari syaitan, iaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak yang melimpah ruah, daripada emas, perak, kuda-kuda pilihan atau binatang ternak, yakni lembu dan kambing dan sawah ataupun tanam-tanaman. Baik, itu yang disebutkan pada ayat ke-14. Lalu pada ayat berikutnya Allah sebutkan pula apakah yang lebih baik daripada kesenangan dunia yang telah disebutkan, iaitu mereka mendapat ganjaran daripada Allah disebabkan ketaatan dan kesabaran mereka atas ujian-ujian yang mereka hadapi ketika hidup, iaitu yang pertama, mereka dikurniakan syurga. Sudah tentu itulah matlamat dan juga destinasi akhir yang kita inginkan, iaitu syurga Allah. Amin ya Rab. Yang kedua, isteri-isteri yang suci, yang bersih daripada segala kotoran. Kenapa? Sebab dia berjaya menahan nafsunya daripada berzina dan melakukan perkara-perkara yang di luar batas. Akhirnya Allah kurniakan bidadari-bidadari yang cantik, yang bersih, yang suci kepada orang-orang yang bertakwa dan juga mereka yang beriman. Kemudian yang ketiga, sudah tentulah mereka mendapat mardatillah, yakni keredaan Allah. Siapakah mereka yang termasuk dalam golongan yang dijanjikan ganjaran yang lebih baik ini? Baik, saya ringkaskan yang disebutkan pada ayat itu. Yang pertama sudah tentu orang yang bertakwa, kemudian orang yang berdoa, makna kata orang yang sentiasa beribadah kepada Allah dan memanjatkan doa. Di antara doanya dia minta apa dia? Maksudnya kalau kita berdoa, tolong jangan tinggalkan doa ini. Yang pertama, kita mengakui akan keimanan. Yang kedua, memohon keampunan segala dosa. Dan yang ketiga, minta perlindungan daripada azab api neraka. Kemudian golongan apa lagi? Orang yang bersabar, orang yang benar, as-siddiqin, orang yang taat, aqanitin, orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah, dan juga orang yang beribadah, yakni qiyamul lail, solatnya, munajatnya, doanya pada waktu sahur. Kenapa disebut waktu sahur? Sebab waktu sahur ini adalah waktu terakhir pada waktu malam, waktu sebelum masuk waktu subuh. Jadi inilah waktu yang sepatutnya kita ambil peluang untuk kita bermunajat pada Allah Ta'ala dengan berdoa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan kelebihan waktu itu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhiru fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rahmat Allah turun pada tiap malam ke langit dunia, iaitu di saat malam hari tinggal 1/3 lagi, maksudnya 1/3 yang akhir tu. Allah berfirman, apakah ada orang yang meminta, maka aku akan memberinya. Apakah ada orang yang berdoa, maka aku memperkenankannya. Dan apakah ada orang yang meminta ampun, maka aku memberi keampunan kepadanya. Lebih-lebih lagi kita di bulan Ramadan ini, di malam-malam akhir ini dah masuk ke penghujung fasa kedua dan nak masuk fasa yang terakhir. Mudah-mudahan kita lipat gandakan amal ibadat kita agar Allah ampunkan dosa kita, agar Allah pilih kita di kalangan orang-orang yang mendapat syurganya dan dijauhkan daripada segala fitnah-fitnah dunia. Sekadar itu dahulu, wallahu a'lam bissawab.